Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Okey, pada hari ini saya akan sambung perbincangan tajuk 3 peringkat perancangan kewangan, dan pada hari ini saya akan masuk siri yang ketiga, iaitu peringkat yang ketiga, iaitu yang dipanggil distribution ataupun pengagihan harta pusaka, ataupun mengagihkan harta daripada kekayaan yang kita kumpul. Alhamdulillah, saya percaya setiap daripada kita mempunyai impian untuk mewariskan sebanyak mungkin kekayaan kepada anak cucu kita sebagai sumbangan perjuangan mereka pada masa depan. Kita tidak mahu zuriat kita, anak cucu kita ini memulakan kehidupan mereka daripada kosong, tanpa ada bekalan daripada ibu bapa yang telah berjuang daripada usia 20-an sehingga usia 60-an. Jadi salah satu cara tool yang perlu adalah dalam distribution ini adalah hibah. Sebenarnya distribution ni banyak cara agihan yang kita boleh berikan kepada anak kita daripada aset yang kita kumpul, dan kita tahu di sana ada aset alih dan ada aset yang tidak alih, aset tetap kan. Aset alih ni sama ada wang tunai, saham, share, dan sebagainya, yang merupakan duit tunai yang berupa saham yang kita beli jadi dalam saham ANA, BSKL, yang berupa cash yang kita simpan dalam bank, tabung haji, ASB, dan yang berupa share yang kita sama-sama menyumbang di dalam bisnes yang kita lakukan. Jadi salah satu perkara penting yang perlu dibuat oleh kita dalam perancangan kewangan adalah kita melihat bagaimana kita nak agihkan harta ataupun kekayaan yang kita kumpulkan kepada waris yang kita tinggalkan kan. Dan di sana waris sama ada isteri kita, anak-anak kita, ibu bapa kita kan. Baik, di dalam Islam ada dua lah, ada tiga sebenarnya kaedah pengagihan. Yang pertama ialah kita hibah semasa hidup, iaitu pemberian, akad pemberian masa hidup, dia ada beri dan terima. Masa hidup sudah berlaku pemberian. Yang kedua wasiat. Sudah pasti wasiat ini tidak boleh diberikan kepada waris. Yang ketiga faraid. Inilah apabila kita tidak menghibahkan masa hidup, kita tidak mewasiatkan kepada harta kita kepada orang lain, maka waris kita akan menuntut ataupun mengagihkan harta peninggal kita melalui cara hukum-hukum faraid. Sebenarnya zaman hari ini kita berada di zaman moden, di sana sudah ada sistem dan akta yang mengawal seluruh aspek harta ini untuk mengelakkan sama ada untuk mengelakkan berlaku pertelingkahan, untuk memberi keadilan kepada piutang dan sebagainya. Maka di sana ada akta yang dinamakan akta pusaka kecil yang di bawahnya tata cara menguruskan harta selepas kematian. Baik, jadi di dalam bab distribution ini dia sebenarnya berkaitan dengan hasrat kita untuk menyelamatkan keluarga kita ketika mana kita sudah tidak ada, sama ada kita meninggal dunia di usia muda sebelum anak-anak kita berjaya untuk berdikari, ataupun sama ada kita meninggal dunia selepas anak-anak kita sudah dewasa. Islam mengajar kita supaya meninggalkan keluarga atau waris dengan kaya raya, bukan miskin meminta-minta, sebagaimana dalam satu hadis apabila seorang sahabat ingin mewakafkan seluruh hartanya, Nabi bersabda 1/3 cukup, 1/3 untuk diwasiatkan, baki 2/3 hendaklah ditinggalkan kepada waris. Kerana Nabi menyatakan meninggalkan waris
kaya raya, lebih baik daripada miskin meminta-minta. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, hendaklah kita rasa bimbang kalau meninggalkan zuriat kita yang lemah. Wal yakhsha law tarku zurriyatan dhi'afan. Maknanya hendaklah kita rasa takut untuk meninggalkan zuriat yang lemah. Sama ada lemah sudut kewangan, harta benda, ataupun lemah di sudut intimak keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk pertemuan ini itulah saya bincangkan 3 perkara yang perlu dilakukan sebelum dalam proses untuk menguruskan pengagihan harta pusaka. InsyaAllah saya akan sambung dalam sesi berikutnya. Wassalamualaikum.